Selamat datang ke kelas belajar matematik bersama Cikgu Shima. Sebelum itu, jangan lupa untuk tekan butang like dan butang subscribe. Selamat belajar semua. Baiklah murid-murid, objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah murid-murid dapat menulis pecahan sebagai sebahagian daripada satu keseluruhan melalui gambar rajah yang diberi dengan betul serta membezakan pecahan wajar dan pecahan tak wajar. Baiklah murid-murid, cuba perhatikan gambar rajah ini. Dua orang sahabat ini, iaitu Mei dan Nandini, telah membeli sebiji pizza. Untuk makan pizza ini, mereka perlu memotong pizza ini kepada dua bahagian yang sama besar supaya adil. Setelah memotong pizza, beginilah saiz pizza yang diperoleh mereka berdua. Separuh untuk Nandini dan separuh untuk Mei. Selain daripada perkataan separuh, kita juga boleh menggunakan perkataan setengah. Setengah pizza ini untuk Nandini dan setengah lagi untuk Mei. Separuh atau setengah dalam bahasa matematik ditulis dalam pecahan seperti ini. Dan pecahan ini dibaca dengan 1/2 ataupun juga disebut 1 daripada 2 bahagian. 1/2 pizza untuk Nandini, 1/2 untuk Mei ataupun 1 daripada 2 bahagian pizza ini untuk Nandini dan 1 daripada 2 bahagian pizza ini untuk Mei. Sekarang, perhatikan gambar rajah ini pula. Kali ini, Mei telah memasak sebiji kek coklat. Dia ingin membahagikan kek ini kepada dirinya dan juga untuk 3 orang lagi kawannya, iaitu Nandini, Peter dan Shizuka. Mei telah memotong kek ini kepada 4 bahagian yang sama besar. Setelah memotong dengan berhati-hati, maka inilah bahagian yang diperoleh oleh Mei dan juga rakan-rakannya. Setiap daripada mereka mendapat suku bahagian. Suku untuk Mei, suku untuk Nandini, suku untuk Peter dan suku untuk Shizuka. Suku dalam bahasa matematik ditulis dalam pecahan sebagai 1/4. 1/4 kek untuk Mei, 1/4 kek untuk Nandini, 1/4 kek untuk Peter dan 1/4 kek untuk Shizuka. Ataupun kita juga boleh sebut 1 daripada 4 bahagian. 1 daripada 4 bahagian untuk Mei. Dan begitulah seterusnya. Baiklah murid-murid, daripada contoh yang diberikan tadi, dapatlah kita simpulkan bahawa pecahan ialah sebahagian daripada satu keseluruhan. Sekarang mari cikgu terangkan dengan lebih lanjut berkenaan dengan pecahan. Untuk menulis pecahan, kita memerlukan 2 nombor. 1 nombor di atas dan 1 nombor di sebelah bawah. 1 garisan antara 2 nombor tersebut. Baiklah murid-murid, untuk menulis nombor di sebelah atas, kita perlu mencari jumlah bahagian yang berlorek atau bahagian yang berwarna. Manakala untuk menulis nombor di sebelah bawah, kita perlu menentukan bilangan bahagian keseluruhan. Ataupun
Nombor yang di sebelah atas ini dikenali sebagai pengangka dan nombor di sebelah bawah kita sebut sebagai penyebut. Untuk memahamkan apa yang cikgu terangkan tadi, mari kita lihat contoh ini. Baiklah, cikgu ada sebiji kek. Kek ini telah dipotong kepada 3 bahagian yang sama besar. Dan terdapat 2 bahagian kek yang berwarna biru. Sekarang daripada gambar rajah ini, mari kita carikan pengangka dan penyebut untuk menjadikannya sebagai pecahan. Untuk mencari pengangka, kita perlu mencari jumlah bahagian yang berlorik atau berwarna. Mari kita kirakan bahagian yang berwarna. 1, 2. Jadi bahagian yang berwarna ada 2 bahagian. Kita tulis di sebelah atas. Dan jangan lupa gariskan. Kemudian kita carikan penyebut. Untuk mencari penyebut, kita perlu mengira bilangan bahagian keseluruhan. Bilangan bahagian yang dipotong. Ada 1, 2, 3. 3 bilangan bahagian. Jadi kita tulis di sebelah bawah. Maka pecahan ini kita baca atau kita tulis sebagai 2/3. Per dan juga penyebut perlu ditulis rapat. Dan cuba kamu perhatikan pecahan ini, pengangkanya 2, penyebutnya 3. Pengangka lebih kecil daripada penyebut. Pengangka lebih kecil dari penyebut. Sekarang kita perhatikan contoh yang ketiga. Perhatikan pizza ini. Pizza ini telah dipotong kepada beberapa bahagian. Sekarang untuk mencari pengangka, kita perlu jumlahkan bahagian yang berlorik atau berwarna. Mari kita kira. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi untuk pengangka, kita tulis sebagai 5. Gariskan pecahan kamu. Sekarang kita kirakan bilangan bahagian yang dipotong. Okey, berapa bahagian yang dipotong tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 bahagian yang dipotong. Maka kita tulis sebagai penyebut. Jadi untuk pecahan ini, kita tulis sebagai 5/7. Perhatikan pengangkanya 5, penyebutnya 7. Pengangka kecil, penyebut besar. Sekarang perhatikan contoh yang ketiga pula. Untuk menulis pecahan, kita akan mula dengan mencari pengangka. Untuk mencari pengangka, jumlahkan bahagian yang berwarna. Yang berwarna 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 bahagian yang berwarna. Maka bahagian itu kita tulis di sebelah atas dan dijadikan sebagai pengangka. Gariskan dan sekarang carikan bilangan bahagian yang dipotong. Berapa bahagian kek yang telah dipotong tadi? 1, 2, 3, 4, 5. Kek ini telah dipotong kepada 5 bahagian, maka kita tulis 5 di sebelah bawah untuk dijadikan sebagai penyebut. Jadi, pecahan ini kita tulis sebagai 5/5. Perhatikan pengangka dan penyebut. Pengangka dan penyebut mempunyai nombor yang sama. Jika perkara ini berlaku, murid-murid boleh menukar pecahan ini kepada 1. 5/5. Jika pengangka dan penyebutnya sama, maka pecahan itu kita boleh tulis sebagai 1. 1 bermaksud 1 kek ini telah diwarnakan atau dilorikkan. Perhatikan pula contoh yang keempat. Kali ini kita ada 2 gambar rajah.
Jangan risau, kita akan lakukan perkara yang sama. Untuk menulis pecahan, kita akan mula dengan mencari pengangka. Untuk mencari pengangka, kita jumlahkan bahagian yang berwarna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 bahagian yang berwarna kita tulis sebagai pengangka. Gariskan pecahan dan sekarang kita mula mengira bilangan bahagian. Okay, kita perhatikan pizza yang pertama. Pizza ini telah dipotong kepada berapa bahagian? Kepada 4, bukan? Kita perhatikan pula pizza yang kedua. Pizza yang kedua juga telah dipotong kepada berapa bahagian? Ya, betul. Juga telah dipotong kepada 4 bahagian. Jadi, setiap pizza dipotong kepada 4 bahagian. Maka 4 kita tulis di bawah dan jadikan sebagai penyebut. Maka pecahan ini kita tulis atau kita baca sebagai 7/4. Bukan 7/8 ya, 7/4. Dan perhatikan contoh kali ini, pengangka 7, penyebutnya 4. Pengangka lebih besar daripada penyebut. Kalau tadi pengangka lebih kecil daripada penyebut, kali ini contoh yang keempat ini pengangkanya lebih besar daripada penyebut. Sekarang kita perhatikan pula contoh yang kelima. Untuk contoh yang kelima, mari kita sama-sama carikan pengangka dahulu. Untuk mencari pengangka, mari kita jumlahkan bahagian yang berwarna. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 bahagian yang berwarna. Jangan lupa gariskan pecahan awak. Sekarang mari kita kira bilangan bahagian yang dipotong bagi setiap pizza. Pizza pertama dipotong kepada 2 bahagian. Pizza yang kedua dipotong kepada 2 bahagian juga. Pizza yang ketiga dipotong kepada 2 bahagian juga. Jadi setiap pizza dipotong kepada 2 bahagian. Maka 2 kita tulis di sebelah bawah dan dijadikan penyebut. Ini murid kena hati-hati ya. Bukan 6. Kita bukan cari jumlah bahagian yang dipotong. Kita cuma kira bilangan bahagian yang dipotong bagi setiap pizza ataupun setiap gambar. Jadi pizza ini ataupun pecahan ini kita tulis sebagai 5/2. Okey, per dan juga penyebut perlu ditulis rapat. Sekali lagi, perhatikan pengangka dan juga penyebut. Pengangka lebih besar daripada penyebut. Baiklah murid-murid, sekarang kita lihat semula contoh-contoh yang cikgu telah berikan tadi. Daripada 5 contoh yang cikgu berikan tadi, terdapat 2 contoh di mana pecahannya 2/3 dan 5/7 mempunyai nombor atas lebih kecil dari nombor di sebelah bawah. 5/7, nombor di sebelah atas lebih kecil daripada nombor di sebelah bawah. Nombor di sebelah atas kita panggil sebagai pengangka. Maka pengangka lebih kecil daripada penyebut. Jika murid-murid menjumpai pecahan seperti ini di mana pengangkanya lebih kecil daripada penyebut. Pengangka di sebelah atas lebih kecil daripada penyebut. Maka pecahan ini dikenali sebagai pecahan wajar. Ingat, pecahan wajar. Pecahan wajar ialah pecahan yang mana pengangkanya lebih kecil daripada penyebut. Ingat ya? Okey. Untuk contoh yang 3 lagi contoh yang cikgu berikan tadi, kali ini pecahannya 7/3, 5/5 dan 5/2. Untuk contoh kali ini,
7/3. Pengangkanya lebih besar daripada penyebut. Yang ini pula pengangkanya sama besar dengan penyebut. Dan contoh yang ini pula pengangka lebih besar daripada penyebut. Jika murid-murid menjumpai pecahan seperti ini, di mana pengangka nombor di sebelah atas lebih besar daripada penyebut, pengangka lebih besar daripada penyebut ataupun pengangka dan penyebut sama besar, maka pecahan ini dikenali sebagai pecahan tak wajar. Pecahan tak wajar. Ingat ya, pecahan tak wajar, pengangkanya lebih besar daripada penyebut. Okey? Sekarang adalah masa untuk uji minda, untuk kita ulang kaji semula pelajaran yang telah cikgu ajar daripada awal tadi. Kali ini untuk uji minda yang pertama, murid-murid perlu sebutkan pecahan berdasarkan gambar yang ditunjukkan. Terdapat 3 gambar rajah. Dalam masa 10 saat, murid-murid kena sebut setiap pecahan ini. Okey, 10 saat dari sekarang. Okey, masa dah tamat. Sekarang mari kita simak sama-sama jawapan cikgu dan jawapan kamu. Untuk gambar yang pertama, ada 3 bahagian yang berlori. Jadi jawapannya ialah 3/8. Yang kedua, 4/5. Dan yang terakhir, 2/3. Jadi adakah jawapan cikgu sama dengan jawapan kamu? Tahniah sekiranya kamu mendapat jawapan yang betul untuk kesemua soalan ini. Okay, seterusnya, kita pergi kepada uji minda yang kedua. Sebutkan pecahan berdasarkan gambar yang ditunjukkan. Ada 2 soalan, 10 saat dari sekarang. Okey, masa dah tamat. Untuk jawapan yang pertama, jawapannya ialah 7/3. Okey, untuk mencari pengangka, kamu perlu mencari jumlah kawasan yang berwarna. Ada 7 kawasan yang berwarna. Kemudian untuk mencari penyebut, kamu perlu mengira berapakah bilangan bahagian yang dipotong. Setiap satu ini dipotong kepada 3 bahagian. Jadi jawapannya ialah 7/3. Manakala untuk jawapan yang kedua, berapa tu? Ada ini 9, 9, 9 tambah lagi 2. Jadi jawapannya adalah 29/9. Okey, tahniah kepada murid-murid yang telah berjaya menjawab dengan betul. Okey, seterusnya untuk soalan uji minda yang ketiga, soalannya ialah yang manakah pecahan wajar? Jadi ingat semula, kita ada 2 jenis pecahan, pecahan wajar dan tak wajar. Sekarang, dalam masa 10 saat, cari ada berapakah pecahan wajar dalam soalan ini 10 saat dari sekarang. Okey, masa dah tamat. Jadi ada berapa pecahan wajar? Betul, ada 4 pecahan wajar. Yang mana satukah pecahan wajar? Okey, yang pertama ialah 1/6. Seterusnya 3/8, 9/10 dan yang terakhir ialah betul 2/3. Jadi murid-murid, mengapakah pecahan-pecahan ini dipanggil pecahan wajar? Ya, betul. Kerana ianya mempunyai pengangka yang lebih kecil daripada penyebut. Ingat ya, pengangka lebih kecil daripada penyebut.
maka itu ialah pecahan wajar. Okey, untuk uji minda yang keempat ataupun uji minda yang terakhir ni, kita perlu mencari pecahan tak wajar. Yang manakah pecahan tak wajar? 10 saat dari sekarang. Okey, sekarang masa dah tamat. Sekarang masa untuk mencari jawapan yang betul, menyimak jawapan yang betul. Ada berapa pecahan tak wajar? Betul, ada 4. Jadi kita semak satu-satu yang manakah satu pecahan tak wajar. Okey, yang pertama ialah 6/5. Okey, seterusnya 7/3, 9/9 dan yang terakhir ialah 2/1. Okey, jadi murid-murid, kenapakah pecahan-pecahan ini dikenali sebagai pecahan tak wajar? Ya, betul. Sebab nombor-nombor ini ataupun pecahan-pecahan ini mempunyai pengangka yang lebih besar daripada penyebut ataupun pengangka dan penyebutnya sama besar. Okey? Selepas menonton video pengajaran cikgu tadi, cikgu harap agar semua murid cikgu sudah tahu bagaimana mengenal pengangka dan penyebut dalam pecahan. Murid-murid juga sudah tahu bagaimana nak menyebut dan menulis pecahan dengan betul berdasarkan gambar. Dan yang terakhir, cikgu harap agar murid-murid cikgu tahu bagaimana nak membezakan pecahan wajar dan pecahan tak wajar. Itu saja pelajaran kita pada hari ini. Semoga ianya menjadi ilmu yang bermanfaat dan berguna untuk kamu semua. Jumpa lagi dalam sesi pembelajaran yang seterusnya. Jaga diri. Bye.